Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita selesai solat maghrib. InsyaAllah mengisi masa yang ada dalam kuliah saya pada malam ini, InsyaAllah menyambung kepada perbincangan dalam bab munakahat. Pada malam ni para jemaah sekalian, sepatutnya saya bincang pada malam ni dalam bab li'an. Li'an. Cuma untuk li'an ni saya perlu ambil masa sedikit untuk perincikan. Nanti kita akan bincang pada masa akan datang lah. Jadi untuk malam ni para jemaah sekalian, kita meneliti kepada perbincangan dalam bab iddah dulu, insya-Allah. Walaupun saya ingat dalam perbincangan yang sebelum ini, saya ingat saya dah sebut sedikit sebanyak berkaitan kedudukan iddah ini. Walaupun begitu, para jemaah sekalian, kita detailkan sedikit dalam fiqh manhaji ini. Saya ingat dalam perbincangan yang dulu saya pernah sebut secara umum berkaitan hukum-hukum yang berkait. Cuma ni kita ada rujukan kitab dalam fiqh manhaji, kita belajar sedikit dalam bab kedudukan iddah. Dalam bab kedudukan iddah. Baik. Bila berbicara tentang iddah ini, para jemaah sekalian, dia berkait dengan tuan-tuan muslimin muslimat, melibatkan satu, bila mana kedudukan iddah ni dia ada melibatkan iddah dengan sebab berlakunya perceraian, satu. Yang kedua dengan sebab kematian, maknanya isteri yang telah kematian suami dan isteri yang telah bercerai dengan suami. Maknanya kalau kita melihat kepada iddah ini, dia ada iddah dengan sebab perceraian, satu lagi dengan sebab kematian. Baik. Yang melibatkan kematian ini maknanya isteri yang kematian suami. Yang bercerai itu sudah pastinya di situ adanya ikatan perkahwinan. Kalau melibatkan couple apa benda ni, tak bertunang, tak. Dia melibatkan ikatan perkahwinan. Baik. Dan bila sebut tentang iddah dalam fiqh manhaji, kalau kita melihat kedudukan iddah dari sudut definisi dia dalam fiqh manhaji ni, iddah ni iaitu tempoh masa tertentu seseorang wanita, menanti dan tidak berkahwin. Sebagai apa? Sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berkabung dan bersedih kerana tadi berpisah dengan suami ataupun untuk melibatkan kematian suami tadi. Baik, secara tak langsung tuan-tuan muslimin muslimat, kita bila mana kita fokus tentang iddah ini, maknanya bila mana melibatkan perceraian dan juga melibatkan kematian, ada perkara yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kepada wanita. Bila mana berlaku perceraian, ada tempoh tersebut, yang tempoh tersebut dia menjadi hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Lelaki tak ada, cuma ada sekatan nanti.
dia ada sekatan contoh dalam bab perceraian yang suami telah berkahwin, katalah suami dah ada 4 orang isteri. Di situ bila mana dia cerai seorang, maka dalam cerai seorang, maka dia nak tambah seorang lagi, dia mesti melepasi kedudukan iddah isteri itu dulu. Kalau tidak, kalau dalam tempoh iddah, kalau dia rujuk dia jadi 5. Sekatan situ. Baik. Jadi secara tak langsungnya, bila mana kedudukan iddah ini dia berkait dengan hukum syarak dan pula hukumnya adalah wajib, sebab itu dia perlu teliti. Sebab itu para jemaah sekalian, sebab saya mengajar tajuk juga, kadang-kadang juga mengajar tajuk pembubaran kepada anak-anak yang nak berkahwin ni. Sebab itu bila mana contoh melibatkan status dia nak kahwin, mungkin macam contoh anak kita sebagai contoh, dia nak kahwin, pasangan dia adalah statusnya sebelum ni dia pernah kahwin, pasangan dia tu statusnya pernah berkahwin, bercerai, ataupun mungkin juga melibatkan kematian suami yang dulu. Ini kita nak kena tengok dari sudut keperincian tadi, bagaimana kedudukan berlaku melibatkan perceraian tersebut. Kalau melibatkan suami tadi mati, betul kematinya, kedudukan iddahnya tamat ataupun tak. Jadi bila sebut tentang ni, sebab tu dia tak boleh hanya sekadar dipanggil kita buat hitungan maknanya ala kadar begitu, tidak. Sebab tu dia perlu kepada pembuktian. Sebab kesannya apa? Kesan tu tadi, andailah dia kahwin, sedangkan kedudukan iddah tu, contoh iddah pasangan dia tadi masih lagi dengan iddah suami lama sebagai contoh, sudah pasti perkahwinan tadi tak sah, confirm tak sah. Kalau dia kematian suami juga sama juga, iddah suci tu kedudukan 4 bulan 10 hari, itu benda kena jelas tuan-tuan. Sebab itu kita minta, kalau statusnya mati suami, apa bukti mati, si dia mati sebagai contoh, dan kematian tadi jelas berapa lama kedudukan. Kalau cerainya sebagai contoh, habis tak iddah dia, makna begitu. Jadi muslimin muslimat, para jemaah sekalian, benda ni kena tengok. Kita perlu perincikan. Sebab itu dalam prosedur perkahwinan dia masukkan, bila cerai saja mesti nak sijil cerai. Kita nak tengok bila berlaku cerai itu, dah habis ke tak. Sebab tu kalau dia kata dia bercerai, dia nak kahwin, contohlah anak kita nak kahwin dengan pasangan isteri dia, dia kata statusnya bakal menantu sebagai contoh, dia kata dah bercerai dengan suami dia, tak ada hitam putih. Bila tidak ada hitam putih ni, bahaya. Walaupun dia ni, contohlah katalah kalau berlaku perkahwinan di Thailand sekalipun, tuan-tuan, sebab saya pernah sebut sebelum ini, tak semestinya perkahwinan di Thailand tak sah, tak semestinya. Sebab nak kena tengok tadi, kalau sah dari sudut hukum syarak, mungkin dia duduk genggam begitu, tapi dia dah kahwin, tapi berlaku dia duduk asing, mana begitu, separate begitu, asing, tapi tak cerai lagi. Jadi bila konflik tadi berlaku, dia pun nak kahwin dengan anak kita sebagai contoh, kita pun dah mana kita beranggapan dah bercerai dah, tak apa, dah bercerai dah, tak ada apa-apa. Tak. Sebab saya pernah terlibat bila mana saya duduk dengan kes, tuan-tuan, kata hal ni yang memang dia sembunyikan lah, tuan-tuan, nak ceritanya. Berlaku dia kahwin, mana berlaku perkahwinan tadi, dan statusnya katanya status janda, kahwin. Lepas tu dia sebenarnya rekod perkahwinan dia masih ada dengan suami lama. Suami dia mari tuntut balik, macam mana kamu boleh kahwin dengan bini aku? Apa bukti ini bini awak? Ni sijil nikah saya. Tak ada pun kata cerai apa semua, contoh, tuan-tuan. Itu benda-benda yang berlaku. Sebab saya cerita ni, sebab saya handle lah di jabatan. Baik. Sebab itu berbalik kedudukan pasal iddah ini, kita nak perincikan betul-betul. Tak nak berlaku nanti bermasalah. Baik. Jadi secara jelasnya, bila mana sebut tentang kedudukan iddah, maka dia tempoh masa tertentu seorang wanita menanti dan tidak berkahwin. Dia kena tunggu
maka kedudukan tersebut telah ada ketetapan dia. Nanti kita akan tengoklah nanti. Dan dalil pensyariatan tentang iddah ini bersandarkan kepada Al-Quran, dalil naqli dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rujuk dalam surah At-Talaq pun ada yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiy idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Itu satu contoh ayat. Wahai nabi, kalau engkau ingin menceraikan isteri kamu, kamu nak menceraikan isteri kamu, maka fatalliquhunna li'iddatihin, ceraikanlah pada mereka dapat memulakan iddah. Satu. Dalam ayat yang lain pun, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, 3 kali suci bagi wanita yang telah diceraikan. Maka merujuk kepada ayat tersebut, maka itu adalah dalil. Dalil maknanya tentang iddah ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan bila sebut tentang iddah, ulama bersepakat mengatakan iddah adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi bila sebut tentang perkara tadi disyariatkan oleh Allah, pantas kita belajar pada kedudukan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah ini, dia bukan sewenang-wenangnya, dia bukan saja-saja, pasti di situ akan ada hikmah. Pasti akan ada hikmah di situ. Baik. Cuma ada pada kedudukan wanita tadi, para jemaah sekalian ya, yang dia tidak berkait dengan iddah, melibatkan perceraian. Antaranya melibatkan janda berhias. Macam mana janda berhias ni? Melibatkan seorang perempuan, dia kahwin dengan suami dia, dalam tempoh perkahwinan itu tak pernah berlaku persetubuhan. Bila tak pernah berlaku persetubuhan, suami dia cerai dia. Bila suami dia cerai dia, walaupun talak tu talak satu, makna begitu, ataupun talak dua, tuan-tuan, makna kalau tengok kepada talak tadi sebagai contoh, suami cerai talak satu, dan dalam tempoh perkahwinan tak pernah berlaku persetubuhan. Bila tak pernah berlaku persetubuhan, maka isteri ini dia tidak ada iddah. Tak ada iddah. Beza dengan suami isteri tadi, dia kahwin berlaku persetubuhan. Kalau berlaku persetubuhan, maka dia akan tertakluk kepada kedudukan iddah, biasanya melibatkan 3 kali suci. Kalau berlaku persetubuhan. Tapi kalau tak berlaku persetubuhan, dia tak ada iddah. Cuma para jemaah sekalian, macam tak berlaku persetubuhan ni tadi. Sebab saya dulu tuan semasa di unit cerai, ialah hak yang rujuk maknanya yang bila mana dia nak daftarkan perintah cerai tadi di pejabat agama, dia jelas biasanya dia dah ke mahkamah. Bila dah ke mahkamah, sabit melibatkan cerai tadi berlaku, ada perintah mensabitkan cerai berlaku, dan perintah tadi perlu didaftarkan dengan sewajarnya, jelaslah dia ada bukti di situ. Cuma yang tak pergi ke mahkamah ni, dia kata, ustaz saya dah bercerai dengan suami bla bla bla, contoh, saya nak rekod cerai saya didaftarkan, padahal dia tak pergi ke mahkamah lagi, tak ada rekod melibatkan perceraian. Mungkin juga berlaku lafaz tadi cerai di rumah, mungkin. Tapi tidak ada pembuktian. Sebab itu dia perlu kepada pembuktian tu tadi. Sebab kita nak tengok bukan hanya sekadar proses daftar cerai, bukan hanya sekadar itu, tetapi tadi melibatkan kedudukan iddah. Sebab kebiasaan begitu para jemaah sekalian lah. Pengalaman saya bila mana duduk dengan kes ni tadi,
Kalau begitu, dia kata dia rujuk pejabat agama, dah cerai, kadang-kadang dia nak nikah dengan orang lain dah. Dia nak kahwin dengan orang lain. Itu benda-benda yang berkait lah. Jadi berbalik kepada kedudukan iddah, jadi kita jelas di situ kedudukan hukumnya. Dan hal ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melibatkan persepakatan para ulama, para fuqaha, para ulama. Baik, hikmah iddah disyariatkan. Macam contoh melibatkan isteri yang kematian suami. Isteri yang kematian suami. Tujuan iddah disyariatkan kepada isteri kematian suami. Isteri yang kematian suami yang pertama dalam fiqh minhaji ini, melaksanakan hak suami yang telah meninggal dunia. Allah mewajibkan isteri supaya menghormati, setia dan melayan suaminya dengan baik. Itu dalam konteks maknanya tuan-tuan, maknanya tertibnya dalam agama kita ini, bila mana melibatkan kematian isteri ini kematian suami, maka kedudukan hukum syarak agama mengajar kepada kita, walaupun mungkin kadang-kadang dia ada yang tak suka pada suami itu, benda-benda begitu mungkin ada, tapi bila mana melibatkan kematian, maka pada kedudukan hukum kamu kena macam mana kedudukan dia, tuan-tuan, menghormati kedudukan hak yang ada, setia. Walaupun begitu, maknanya dari sudut agama dia mengajar kepada kita indahnya. Walaupun mungkin ada sebelum-sebelum ni masa dalam kehidupan perkahwinan ada benda yang tak suka, tetapi bila mana melibatkan kematian, kamu kena taat, jaga dulu, stop sekejap, sehingga melibatkan kedudukan iddah tamat. Baik, itu satu. Baik, yang kedua dalam fiqh minhaji ini, yang kedua, menukar adat jahiliah. Adat jahiliah ni mewajibkan isteri yang telah kematian suami berkurung di dalam rumah selama setahun. Itu benda-benda yang berlaku. Sebab dalam fiqh ni dia akan tengok kepada hak berkaitan kedudukan situasi yang terdahulu di situ. Bagaimana berlaku pada kedudukan adat jahiliah antaranya. Maknanya bila mana berlaku berkurung, tuan-tuan. Kadang-kadang melibatkan berlaku apa di cakar muka, sebagaimana saya pernah sebut dulu, tuan-tuan. Bertempik meraung, makna begitu. Tak keluar rumah, makna begitu. Sedangkan pada kedudukan melibatkan iddah ini, ya hormati itu perlu, tetapi dia akan ada kadar tempoh dia. Kadar tempoh dia di situ. Biasanya kalau melibatkan kematian suami berapa lama? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Satu jangka masa yang kita kata lamalah juga untuk relax, makna pada kedudukan itu. Dan dalam tempoh tersebut, adakah isteri ini tadi dia tak boleh nak keluar rumah, memang kena berkurung katanya? Sebab ada yang faham begitu. Siapa tak boleh nak balik ke rumah ibu bapa, nak pergi kerja pun tak boleh. Kenapa? Kematian suami. Adakah begitu kita memahami tentang kedudukan iddah yang ada, kemudian larangan-larangan yang berkait dalam tempoh iddah? Tak juga. Sebab itu kita akan tengoklah nanti, tuan-tuan. Ini saya sebut secara umum dulu. Bermakna dia akan ada tempoh sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dijaga. Baik, nanti kita akan tengoklah apa dia melibatkan kematian ni, apa yang isteri boleh buat, dan kita nak memahami perkara ini berdasarkan kepada hukum syarak. Tak nak dengar cerita-cerita orang apa semua yang akhirnya memberi kesan. Sebab saya pernah terima call daripada isteri yang kematian suami ni, sampai dia tak pergi kerja, dia tak keluar rumah, tak balik ke rumah ibu bapa, sampai para jemaah sekalian, perubahan fizikal tadi berlakulah pada diri dia, menyebabkan diri dia jadi mudarat. Sedangkan Islam tak pernah ajar sampai satu peringkat mudarat kepada diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu kepada kebinasaan. Itu secara umum. Cuma untuk larangan tadi ada ke tak? Ada yang perlu dipatuhi. Baik.
Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, bila mana kedudukan melibatkan isteri yang kematian suami ini, maknanya juga para jemaah sekalian ya, untuk nak menjaga, dia panggil bila mana berlaku kematian ni, juga dia termasuk dalam bab supaya menjaga kehormatan isteri itu tadi. Tidaklah kata bila mana berlaku kematian terus kahwin dengan orang lain. Contoh, kalau bahasa kita, Allah gelojoh sangat, mana begitu lebih kurang. Tapi ada sekatan-sekatan dari sudut syarak untuk nak menampakkan dari sudut keharmonian tadi ada. Baik, itu melibatkan iddah. Hikmahnya disyariatkan melibatkan kedudukan iddah yang isteri kematian suami. Baik, kalau melibatkan isteri yang melibatkan perceraian berlaku, melibatkan perceraian berlaku. Kalau melibatkan perceraian, antara perkara yang besarnya adalah untuk nak, bila mana berlaku perceraian itu, maka kita nak tengok satunya melibatkan tak nak berlaku pertindanan nasab. Maknanya biasa kebanyakanlah ni akthar min ba'dihim, makna begitu. Bila mana berlaku, kadang-kadang berlaku persetubuhan dia dengan suami dia, berlaku persetubuhan. Bila mana berlaku persetubuhan, maka di situ sudah pasti di situ adanya benih suami dalam rahim. Dan bila mana berlaku perceraian itu, maka kedudukan iddah ini dia juga adalah untuk istibra', untuk nak menyucikan. Itu satu. Dan yang keduanya, bila mana kedudukan iddah ini, maka kalau kita tengok daripada skop yang luas sedikit, maka kita akan bertemu dengan kedudukan yang melibatkan dalam iddah raja'i ini, suami boleh rujuk. Maka di situ sudah pasti dia akan memberi ruang masa. Ruang masa untuk apa? Untuk berfikir. Makna begitu. Kita ada anak, bercerai pula, anak-anak masih lagi kecil, maka kedudukan iddah tu masih lagi ada, maka memberi ruang untuk berfikir. Biasanya melibatkan 3 kali suci sebagai contoh. Ini bagi yang melibatkan berlaku perceraian dan kedudukan berlaku persetubuhan. Sebab tu kita akan jumpa benda-benda ini, tuan-tuan, muslimin muslimat. Disetubuhi, suci tidak disetubuhi, dalam keadaan haid, dalam keadaan mengandung. Ini benda-benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Bahkan untuk tackle benda ini pun, maknanya untuk nak jaga ni pun, tuan-tuan, maka kedudukan hukumnya dah ada dalam perbincangan dalam bab kedudukan iddah. Baik. Baik, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, baik, bila kita sebut tentang kedudukan melibatkan pembahagian iddah, tadi saya dah sebut secara sepatah lalu ke awal lah, pembahagian iddah diwajibkan kepada isteri kepada 2. Satu iddah kematian dan iddah perceraian. Okey. Baik. Yang pertama kita melihat kepada kedudukan iddah kematian. Iddah kematian suami. Maka iddah kematian suami ialah iddah yang dikenakan kepada isteri yang kematian suaminya. Maka terbahagi kepada 2 jenis. Baik. Jika isteri hamil, jika isteri tadi hamil ketika suami meninggal dunia, jika isteri hamil ketika suami meninggal dunia, iddahnya ialah sehingga melahirkan anak tanpa mengira panjang pendek tempoh hamil. Itu sekiranya berlaku kedudukan isteri yang dia tadi kematian suami dan isteri tadi kedudukan dia hamil. Maka iddahnya
sehingga melahirkan anak tanpa mengira panjang pendek tempoh hamil. Maka dia kepanjanglah tengok kedudukan hamil. Kalau 9 bulan lah. Contoh. Tapi kalaulah kedudukan isteri yang kematian suami dan isteri ini dia tidak mengandung, dalam keadaan suci sebagai contohnya, maka kedudukan iddah dia akan panjang di situ. Dia akan kita merujuk kepada ayat Allah dalam ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dalam ayat itu maknanya ayat ini menjelaskan bagi wanita-wanita yang telah kematian suami, yatarabbasna, maknanya dia kena wajib hukum dia menahan diri. Menahan diri macam mana? Dia tak boleh kahwin dengan orang lain, nak terima pinangan pun tak boleh. Dia ada sekatan-sekatan di situ dari sudut hukum syarak. Bukan saja-saja dari sekatan dari sudut syarak. Berapa lama dia kena tahan diri tadi? Arba'ata ashhurin wa ashra. Maknanya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari melibatkan 4 bulan qamariyah, bulan qamariyah. Daripada kedudukan berlaku kematian itu. Maknanya habis di situ barulah okey. Barulah habis pada kedudukan. Jadi ni di antara hukum syarak para jemaah sekalian yang perlu diteliti. Jika isteri tidak hamil mana gini, jika isteri tidak hamil, ini satu, isteri tak hamil atau hamil dengan lelaki lain. Isteri tadi hamil dengan lelaki lain. Ini sedikit permasalahan yang ada, tuan-tuan. Isteri tadi tak hamil, okey lah. Dia juga hamil dengan lelaki lain. Ada tak kes ni macam ni, tuan-tuan? Ada. Ada. Tuan-tuan. Baik, bila mana kedudukan dia hamil dengan lelaki lain, ataupun tidak mungkin hamil dengan bekas suaminya yang meninggal dunia itu. Contoh sebagaimana kedudukannya seperti suaminya belum balik. Yang ni jarang saya jumpa. Yang mana seorang perempuan nikah dengan suami dia, suami belum balik. Saya tak pernah jumpa. Atau suaminya telah meninggalkan dia. Meninggalkan dia lebih 4 tahun dah, suami tadi mati, tapi suami tak sebut cerai. Sebab berlaku, tuan-tuan, saya sampai sekarang pun saya masa, tuan-tuan, melibatkan saya masih sekarang pun masih juru nikah. Saya jaga di zon 2. Masa sekarang pun ramai juga yang rujuk pada kedudukan ini. Yang duduk asing-asing ni. Masih lagi ikatan suami isteri, tapi duduk asing. Dan duduk tak lama suami tadi mati. Dia pula hamil dengan orang lain. Macam dalam kes ni, tempoh berapa tahun? 4 tahun. Mustahil dah tak duduk sekali dah dengan suami, tapi boleh hamil. Tuan-tuan, cuma kalau dalam bab hukum tu, tuan-tuan, kita tengok bagaimana kedudukan iddah. Bila mana berlaku situasi yang sedemikian, maknanya di situ kedudukan iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Maka dikira begitu. Maka diambil kira sama ada tadi, kalau yang berlaku dia tadi tidak hamil 4 bulan 10 hari, pun situasi yang sama kalau dia hamil dengan lelaki lain pun 4 bulan 10 hari. Kemudian mungkin berlaku dia tak duduk lama dengan suami dia, tiba-tiba mengandung, maka kedudukannya 4 bulan 10 hari. Jadi benda ni para jemaah sekalian, kalau kita melihat kepada kedudukan itu, kedudukan di sini, makna dia ada keperincian lah, makna begitu. Sebab itu perlu dilihat secara lebih detail bila mana berlaku situasi kes macam ni. Maknanya tak nak
tak nak dengan kata mudah, maknanya kita percaya bulat-bulat direct kemudian benarkan untuk dia berkahwin. Macam saya lagi lah, kedudukan sebagai penolong pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk. Kalau dijawi sebagai pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk, sebab kuasa meluluskan tu tadi pada dia. Katalah kalau dia tadi tak ada usul periksa, percaya okey sebab orang nak kahwin ni mudah, kan kita kena permudah kalau nak kahwin atas dasar itu. Sedangkan melibatkan hukum syarak tadi ada perkara-perkara yang perlu kita jelas. Tuan-tuan, dengan sebab tadi mungkin kita percaya secara zahirnya bagi dia berkahwin, maka apa jadi pada perkahwinan dia? Sebab itu tuan-tuan, saya jaga juru nikah. Saya pegang, saya TIC sebagai juru nikah. Saya panggil Tok Imam saya dulu. Kita sebab satu pada kedudukan juru nikah ni dia ada kuasa. Kuasa apa untuk nak melibatkan barang permohonan tanda tangan tadi di bawah Seksyen 28 Akta 303. Seksyen ni membenarkan untuk dia meluluskan. Pendaftar perkahwinan ni, tuan-tuan, qadi ni juga di bawah Seksyen 28 dia ada kuasa. Bila mana dia tanda tangan, confirm lepas barang. Anak-anak buah ni, tuan-tuan, jarang petikai kecuali memang hak dia ingatkan sungguh-sungguh memang dia mahir ya. Tapi dengan sebab lulus barang tu tadi, kalau orang tak pertikai atas kuasa mungkin dia sebagai pendaftar, sebagai contoh kalau dia luluskan, kan, tak ada orang dah nak tengok, confirm lulus lah, nikah. Bila nikah tu tadi, tengok rupa-rupanya edah masih lagi ada lah. Tu contoh. Kalau yang nak rujuk pula, rupa-rupanya nak rujuk macam mana, kedudukan edah dah tamat dah, rujuk juga. Maka tuan-tuan, dia akan jadi satu, ialah rujuk tadi tidak sah dari sudut hukum syarak. Kalau berlaku perkahwinan, dia akan berlaku perkahwinan yang tidak sah dari sudut hukum syarak. Tuan-tuan, berat benda ni, berat. Sebab dia melibatkan soal hukum. Sebab itu pada orang yang duduk di posisi sebagai juru nikah, penolong pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk, ni dia memang kena hadam sungguh-sungguh dalam bab ni. Dia kena hadam sungguh-sungguh dalam bab ni. Bukan hanya sekadar sembrono tanda tangan borang, tak, tuan-tuan. Mana begitu. Sebab dia melibatkan perkara-perkara yang perlu detail. Kita di wilayah persekutuan tuan-tuan muslimin muslimat, saya ingat di negeri-negeri lain pun lebih kurang sama lah, lebih kurang Tapi saya ingat nak cerita dalam bab perkahwinan ni, tipu-tipu ni ada tak? Ada tipu-tipu berkaitan perkahwinan. Sebab tu kita tak nak berlaku begitu. Sebab cerita tentang perkahwinan dia bukan isunya tipu dokumen, tipu perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sebab kesan tu tadi, kesannya dia melibatkan hukum syarak, melibatkan kepada perkahwinan. Perkahwinan yang berlaku itu sebab dia ada kaitannya, tuan-tuan, melibatkan keberkatan. Sudah pasti dia akan hilang keharmonian, dia akan hilang perkara-perkara yang sepatutnya terdapat yang ada dalam perkahwinan. Sepatutnya orang tu kahwin, dia akan dapat apa dia? Dia akan dapat satu mawaddah. Kan dalam ayat Allah dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sepatutnya dia dapat benda tu bila mana dia kahwin, hidup dia jadi okey, dia jadi tenang dengan suami, isteri tenang dengan suami, suami tenang dengan isteri, isteri akan dapat kasih sayang. Warahmah ni, tuan-tuan, apa maksud warahmah? Maknanya isteri, suami pandang kepada isteri itu tadi dengan belayan kasih. Dia rasa sungguh-sungguh, dia jaga sungguh-sungguh. Tapi kalau berlaku perkahwinan yang sebegitu, makna begitu, tuan-tuan, yang dari sudut tadi saya sebut, dengan eddahnya masih lagi dalam tempoh eddah kedudukan. Tuan-tuan, tak tahulah, saya dengan 10 tahun saya duduk dengan kes dulu, saya tak pernah jumpa rumah tangga tadi okey lah, tuan-tuan. Berkecai nanti rumah tangga tu. Tak hari ni, esok, lusa, tulat, tulis. Benda ni akan berlaku, dia akan jadi nanah dalam perkahwinan. Sebab tu saya sebut pada anak-anak, kata maknanya sebagai ingatan, melibatkan kedudukan eddah ni satu.
Sebab dia berkait dengan hukum tadi. Baik, jadi para jemaah sekalian, itu melibatkan kedudukan, dia panggil iddah kematian tadi ya. Baik. Baik. Yang kedua, dia punya kedudukan iddah perceraian. Baik, iddah perceraian ni iddah yang diwajibkan, sama juga. Yang diwajibkan ke atas isteri yang bercerai dengan suaminya. Sebab itu bila mana kedudukan cerai ni, sebagaimana pernah saya sebut sebelum ni dalam prosedur perkahwinan, saya sebut dulu, saya ingat tuan-tuan, bila mana cerai ni, kami nak tengok mana siji cerai. Bukan nak tengok cantik tak cantik siji cerai, bukan. Kita nak tengok kedudukan cerai tadi betul tak berlaku, sabit ataupun tidak. Sebab biasanya melibatkan perceraian ini ialah kita akan rujuk kepada siji cerai lah antaranya. Satu cerai tadi berlaku, bila berlaku? Tuan-tuan, macam kita di sini tuan-tuan, kalau melibatkan perceraian, siji cerai ini dikeluarkan oleh pejabat agama. Kalau kita di wilayah persekutuan jauhi. Daripada maknanya melibatkan institusi yang tuan-tuan dia telah ditetapkan makna di situ. Dari sudut kalau kita di wilayah persekutuan jauh ya, dia tak akan keluar daripada orang lain tuan-tuan kalau melibatkan cerai. Tak ada. Kalau ada juga bermakna sijil yang dapat tadi saya ingat palsu tuan-tuan. Macam wilayah ni tuan-tuan, dia itu juga maknanya kalau melibatkan siji cerai ni tuan-tuan, siji cerai kalau wilayah persekutuan hanya seorang yang boleh tanda tangan, ketua pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk. Dia seorang yang boleh tanda tangan kalau wilayah, sebab dia ada dalam akta, cuma ada pindaan tapi masih lagi kekal saya ingat sampai sekarang. Yang boleh tanda tangan siji cerai ini adalah KPNCR, ketua pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk wilayah persekutuan. Seorang je, dia je. Dia nak alirkan kuasa tu tuan-tuan, dia tak boleh. Sebab tu masih lagi dia sekarang ni tuan-tuan. Manakala berlaku contoh tuan-tuan, katalah kalau dia melibatkan pertukaran, sebab tu wilayah ni dia ambil masa sikit sebab kita nak buat pelantikan baru. Sebab hanya dia. Nanti saya cerita wilayah lah sebab saya duduk di wilayah. Manakala siji cerai tadi tiba-tiba orang lain tanda tangan, confirm palsu. Jadi bila palsu ni tadi kita tak pastikan betul ke dia bercerai dengan suami dia. Sepanjang saya duduk di jabatan tu di Jawi, saya pernah jumpa belaka siji cerai palsu, siji rujuk palsu, siji nikah palsu, mati pun palsu. Itu berlaku pertikaian yang berlaku tu. Okey tuan-tuan. Okey, kita dah sampai tuan-tuan penghujung. Jadi saya buat kesimpulan tuan-tuan, insya-Allah kita akan bincang pada masa akan datang. Cuma saya sebut memahami dalam bab rujuk, dalam bab iddah ni wajib hukum dia. Maka kita perlu teliti dengan hukum syarak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.